Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para audiens, khususnya guru-guru serta murid-murid sekalian. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita kembali semula dalam video yang baru, iaitu video sesi refleksi untuk cekal BMX 6, tema yang ke-9. Untuk sesi refleksi kali ini, saya akan paparkan kepada rakan guru semua apakah aktiviti yang kita telah laksanakan, dan kebetulan aktiviti untuk tema 9 ini berlangsung ketika minggu lepas, 2 hari murid tahun 5 dan tahun 6 sudah kembali ke sekolah. Jadinya dalam 2 hari tu ada bermacam-macam aktiviti yang telah kita laksanakan, dan saya akan memberi ulasan tentang aktiviti yang telah dilaksanakan. Baik, kita lihat dahulu muka depan untuk PDBC Cekal BMX 6. Kita lihat iaitu tema 9 adalah Terokai Sains, Terajui Teknologi dan Inovasi. Ini adalah sesi refleksi disediakan oleh saya, Cikgu Sabik dari SK Senibong. Baik, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang patut dicapai oleh murid-murid ini. Ada 5 perkara, ada 5 objektif. Yang pertamanya membaca petikan dengan jelas dan lancar. Itu merujuk kepada SP 2.31. Seterusnya menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Itu merujuk kepada SP 3.33. Seterusnya, murid akan menyatakan tambah baik pada telefon bimbit dan menyatakan sebabnya. Itu merangkumi SP 3.61. Seterusnya, mencari maklumat daripada petikan dan memindahkan maklumat dalam bentuk perenggan. Itu merangkumi aspek SP 2.12, dan yang terakhir SP 3.42. Objektifnya adalah mengimlak petikan berdasarkan pada rakaman suara. Baik, walaupun di situ kita dapat lihat ada masa, ada tarikh yang telah saya sediakan, walau bagaimanapun disebabkan kita dah naik sekolah 2 hari yang minggu lepas 2 hari tu kan. Jadinya kita mengubah sedikit, kita ubah gaya kita mengajar. Jadinya kita dah terus kepada blended learning semula. Blended learning synchronous, maksudnya blended learning yang dilaksanakan dalam bilik darjah, dan pada masa yang sama kita juga boleh laksanakan blended learning secara asynchronous yang boleh dilaksanakan di luar bilik darjah, di rumah ke, selagi ada internet access dan juga device, mereka boleh laksanakan tugasan yang disediakan, ya. Baik. Baik, kita nak lihat dahulu aktiviti pertama adalah aktiviti penerangan. Murid akan menonton video penerangan dalam halaman YouTube dan kemudian memahami arahan daripada video tersebut. Apabila selesai, mereka dikehendaki menulis nama pada bahagian komen. Baik, ini adalah aktiviti pilihan. Baik, kita lihat pada aktiviti yang pertama. Baik, aktiviti yang pertama adalah aktiviti di mana murid-murid ini dikehendaki membaca petikan secara keseluruhan. Seterusnya mereka akan pilih satu petikan, satu perenggan daripada petikan tersebut, dan mereka perlu merekod video pembacaan masing-masing. Seterusnya mereka akan berkongsi video tersebut di dalam kumpulan WhatsApp, dan yang terakhir, jika mereka ada buku teks, mereka boleh rujuk muka surat 147, dan mereka juga boleh rujuk pada halaman Wakelet yang telah disediakan. Baik, untuk aktiviti ini, saya sebenarnya ada 2 orang murid, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan semua pernah lihat dalam video yang lepas, kita ada 2 orang murid yang ada track record penggunaannya, tetapi ada kekangan dari aspek device dan internet access. Jadinya aktiviti ini kita akan laksanakan di dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah. Jika yang ada masalah dari aspek internet access dan juga device, mereka perlu buat di dalam bilik darjah bersama saya, di mana saya merakam video, dan murid-murid yang lain boleh laksanakan di rumah, di rumah
menggunakan device masing-masing dan membuat proses yang sama seperti yang dilaksanakan dalam beberapa sesi yang lepas. Baik, kita nak lihat dahulu video pembacaan masing-masing. Kita akan review semua pembacaan mereka, semua video mereka, dan kemudian baru saya akan membuat ulasan terhadap video pembacaan murid-murid ini. Baik, kita lihat dahulu murid yang pertama. Ini dia. Hasil kajian ini amat penting kepada manusia. Penemuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penciptaan teknologi pengecaman manusia yang canggih. Okey, tadi itu adalah murid yang pertama. Seterusnya kita lihat kepada murid yang kedua. Semua mengenali setiap anggota koloni yang tidak terkira jumlahnya. Para cendekiawan dalam bidang sains dan kimia telah menjalankan pelbagai eksperimen untuk membongkar rahsia klinikal serangga ini. Baik, ini adalah murid yang kedua. Seterusnya kita lihat murid yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaramullah Bizarwi ingin menceritakan tentang tentera kaki enam. Sama merupakan sejenis serangga yang lazimnya ada di rumah kita. Makhluk kecil yang berlaku enam ini umpama tentera kerana sering bergerak dalam satu barisan yang panjang. Meskipun begitu, pergerakan semua beratur dan tidak berselera. Itu adalah murid yang ketiga dan seterusnya kita lihat murid yang keempat. Kajian saya mendapati setiap semut memiliki sejenis sebatian kimia yang unik yang unik dan berbeza. Faktor inilah yang membolehkan semut mengecam semut-semut yang lain. Sekian, terima kasih. Ini ada murid yang keempat. Okey, ini adalah murid yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang tugasan 1. Semut merupakan sejenis serangga yang lazimnya ada di rumah kita. Makhluk kecil yang berkaki 6 ini umpama tentera kerana sering bergerak dalam satu barisan yang panjang. Meskipun begitu, pergerakan semut teratur dan tidak berselera. Pernahkah kamu perhatikan pergerakan semut suatu serangga ini bertemu dengan semut-semut yang lain? Jika diperhatikan, semut-semut ini seolah-olah mengenali antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Baik, itu adalah murid yang kelima. Kita nak lihat dua orang murid lagi. Murid yang keenam. Kajian sains mendapati setiap semut memiliki sejenis sebatian kimia yang unik dan berbeza. Faktor inilah yang membolehkan semut mengecam semut-semut yang lain. Baik, ini adalah murid yang keenam. Kita lihat murid yang ketujuh. Hasil kajian ini amat penting kepada manusia. Penemuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penciptaan teknologi pengecaman manusia yang canggih. Baik, itu adalah murid yang ketujuh. Baik, secara keseluruhannya murid-murid ini dapat membaca petikan dengan jelas dan lancar. Walaupun tadi nak kata mereka ni merangkak, tak ada pun merangkak sebenarnya tapi tona suara, tona suara yang moderate, maksudnya yang mendatar saja. Okey, kemudian ada murid yang kalau kita lihat dia bila membaca tu dia ada tersilap dari aspek jeda. Okey, lepas tu dari aspek sebutan perkataan, itu semua perkara bukan kesalahan, tetapi kalau dia mengganggu sebenarnya. Contoh macam saya sendirilah kalau memberi secara spontaneous macam ini, kadang-kadang kita nak memilih perkataan, jadinya itu mengambil masa untuk kita fikirkan, untuk kita keluarkan. Jadinya sepatutnya kita kena ada
pre lah, ataupun kalau macam buat live stream ini kita kena ada teleprompter. Tapi untuk aspek pembacaan tadi, sering kali dalam video-video lepas pun saya beritahu perlu harus ada pre-reading, maksudnya pra-bacaan. Maksudnya pra-bacaan ni mereka kena baca sekali imbas dahulu dan kemudian baru mereka akan bentangkan, mereka akan record pembacaan mereka supaya bila mereka lebih yakin, ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam arahan tersebut, memang saya nyatakan suruh mereka baca dahulu. Baca dulu petikan keseluruhan, lepas tu baru buat recording. Kalau mereka terus membaca sekaligus terus, dia akan jadi macam itulah. Mereka akan mungkin akan terhenti sekejap. Okey, lepas tu bila sambung, dia dah hilang mood. Benda itu selalu berlaku. Bukan setakat pada budak je, hatta pada kita juga pun sering berlaku benda-benda macam ni. Tapi secara keseluruhan murid ni boleh membaca dengan jelas dan lancar. Baik, tahniah kepada semua murid yang telah lengkapkan tugasan tersebut. Baik, seterusnya kita lihat aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ni mereka kena membaca petikan pada muka surat 152 dan kemudian mereka akan menjawab soalan pemahaman dalam aplikasi Quizizz, ya. Baik, kita nak lihat dahulu apakah petikan yang mereka harus baca dan apakah soalan yang perlu mereka jawab dalam aplikasi Quizizz, ya. Baiklah, kepada rakan guru yang menonton, ini adalah halaman Wakelet yang telah saya sediakan. Jika rakan guru hendak berkongsi, hendak menggunakan halaman ini, saya lalukan, boleh PM tepi pada saya. Nanti kita akan bagi link untuk sharing kepada rakan guru semua. Baik, inilah adakah tugasan-tugasan objektif yang perlu mereka laksanakan. Okey, ini adalah tugasan yang pertama tadi. Tajuknya Tentera Berkaki 6. Baik, ini adalah petikan yang mereka kena baca, mengurangkan populasi anak-anak. Boleh rujuk pada muka surat 152. Ya. Okey, secara keseluruhannya ia bercerita tentang bagaimana seorang budak, ya, dia terkejut melihat anak-anak dan atuknya datang tergopoh gapah sebab terkejut apa yang berlaku dan budak ini, kita punya watak ini, dia nak membunuh anak-anak itu menggunakan racun. Walau bagaimanapun ditegah oleh datuknya dan datuknya memberikan satu artikel, ya, mungkin satu jurnal ataupun satu rencana berkaitan berkaitan dengan racun, bukan racun serangga tetapi penghapus pembasmi anak-anak secara semula jadi, ya. Jadinya mereka kena menjawab tugasan ini dalam Quizizz. Kita lihat Quizizz mereka. Baik, daripada 8 orang murid, 7 orang murid berjaya melengkapkan tugasan. Baik, ada 2 orang murid yang berjaya menjawab tugasan 100% betul. Okey, ni ada yang satu salah. Saya tak pasti macam mana dapat 7 ni. Tetapi secara keseluruhannya murid-murid ini berjaya melaksanakan tugasan yang diberi. Okey, pada tuan-tuan dan puan-puan, ini Quizizz bahagian report. Jika kau nampak macam ada warna kelabu ni maksudnya mungkin murid ni tak sempat menyelesaikan tugasan sebab dalam Quizizz ni dia ada timing. Jadinya murid ini mungkin tak sempat nak menjawab dan masa telah tamat, jadinya benda ini yang berlaku, yang warna kelabu ini, ya. Baik, kita lihat dahulu soalan dan jawapan, ya, murid ini. Okey, baik, kita lihat kat sini. Apakah yang telah dilihat oleh Ammar ketika membuka bilik dapur? Okey. Saya paparkan dia punya soalan, soalan dia. Okey, baik. Apakah yang telah dilihat oleh Ammar ketika membuka almari dapur? Baik, ada 4 jawapan. Jadinya kat sini jawapan yang tepat adalah anai-anai, ya. Baik, seterusnya kita lihat apakah yang dilakukan oleh Ammar sebelum Datuk Ammar sebelum mendengar cerita Ammar. Maksudnya sebelum Ammar tu menjerit, apa Datuk tu buat? Baik, kalau kita rujuk daripada petikan ini, okey, kita dapat lihat di sini dalam perenggan yang kedua, ni kan. Okey, tidak lama kemudian Datuk Ammar muncul dengan terkubur kapah. Tugasan memberi kambing makan di belakang rumah ditinggalkan untuk seketika.
Ini adalah jawapannya. Datuk Amar sedang beri makan pada kambing, ya. Jadinya jawapan yang tepat adalah yang B. Baik, kita lihat pada yang ketiga, pilih pernyataan yang benar berdasarkan petikan. Untuk soalan ini, ada 4 pilihan jawapan. Walau bagaimanapun saya membuat Dropbox, mereka kena pilih 2 jawapan yang tepat berdasarkan petikan mereka dan baca. Baik, kalau kita lihat dalam soalan yang ketiga ni, jawapan A dan C adalah jawapan yang tepat, di mana nama produk bebas racun adalah D. Holland dan produk tersebut telah dihasilkan oleh pelajar dari negeri Johor. Okey, baik, kita lihat daripada petikan, ini adalah nama produk tersebut. Dan macam mana pula dengan jawapan yang kedua, yang produk ini telah dihasilkan oleh murid dari Johor. Ini adalah jawapannya. Kalau kita lihat kat sini, jawapan yang disediakan tidak terus. Maksudnya murid kena menganalisis dahulu petikan ini, dari mana dia boleh dapat jawapan tersebut. Kalau kita lihat kat sini, produk ini dihasilkan oleh Pasukan Pendidik Saintifik dan Inovasi SMK LKTP Pemanis Segamat, Johor Darul Takzim. Maksudnya kat sini murid yang pasukan ni berasal dari Segamat. Segamat ini adalah satu daerah dalam negeri Johor dan secara keseluruhannya, secara kesimpulannya, produk ini dihasilkan oleh murid-murid dari negeri Johor, ya. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan yang keempat. Apakah pengiktirafan yang telah diterima dalam menghasilkan produk ini, ya? Baik. Kalau kita lihat kat sini, okey, produk ini diiktiraf sebagai produk yang boleh membunuh anai. Ini adalah jawapan yang kurang tepat sebab jawapannya boleh kita dapati di sini. Okey, pengiktirafan. Kata kuncinya adalah pengiktirafan dan ini adalah kata kuncinya, pengiktirafan. Mereka telah mendapat Johan Anugerah Inovasi Negara 2013. Baik, kita lihat, ya. Okey. Ni sebagai juara. Juara apa? Tidak diberitahu. Okey, Amirullah, seperti mana saya tahu, beritahu tadi, mungkin dari aspek masa tak sempat menjawab, jadinya dia jadi unattempt. Baik, ini daripada Iyad Bosco. Dia menyatakan, okey, ini adalah satu jawapan yang lengkap, boleh dapat 2 markah, ya. Ini adalah pelengkap dia. Pengiktirafan dinobatkan sebagai Johan Inovasi Anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Baik, pengiktirafan apabila dinobatkan sebagai Johan Anugerah Inovasi Negara 2013 ini daripada Afiq. Baik, jawapan yang sama. Baik, secara keseluruhannya murid-murid ini telah menjawab mengikut jawapan yang lengkap, ya. Jawapan yang lengkap. Walau bagaimanapun ada murid yang menjawab salah, okey. Salah isi terus, ya. Dia tanya tentang dia dapat pengiktirafan apa tapi jawab yang lain, jadinya tiada isi kat situ, dapat kosong. Ya. Baik, seterusnya kita nak lihat kepada soalan yang kelima. Okey, pada pendapat kamu, apakah inovasi yang hendak kamu bangunkan? Mengapa? Jadinya dalam soalan ini ada 3 perkara yang ditanyakan. Dia tanya pada pendapat kamu, untuk beritahu apakah inovasi yang hendak dibangunkan, lepas tu menyatakan sebab kenapa awak nak bangunkan inovasi tersebut. Jadi kita lihat sini, kita lihat daripada Danish, inovasi yang saya bangunkan ialah kita mesti membuat ananai supaya alat-alat di rumah kita tidak dimakan ananai. Okey, bila kita mesti bunuh ananai, kita membunuh ananai ini bukan satu produk, ya. Dia jadinya kat sini dia memberi idea dia mesti membunuh ananai. Tapi sebenarnya yang kita lihat, yang kita faham daripada jawapan murid ini, dia merujuk kepada petikan. Dia merujuk pada petikan. Sedangkan soalannya dia merujuk pada kita, merujuk pada murid apa yang hendak dibuat, ya. Jadinya tiada isi di sini. Jadinya murid ni tak dapat markah. Baik, ya. Baik, kita lihat kepada yang kedua. Pada dapat saya, okey, inovasi yang hendak saya bangunkan ialah penyembur nyamuk supaya ramai orang menggunakannya. Okey, penyembur nyamuk. Okey, penyembur nyamuk supaya ramai orang yang menggunakannya. Okey, mungkin satu idea yang ada idea di situ.
Okey, tapi adakah dia relevan dengan produk tersebut? Ya. Okey, penjemur nyamuk jadinya dia lebih fokus kepada uh, membasmi nyamuk, ya. Tetapi kenapa pula alasannya supaya ramai orang menggunakannya? Itu dah lihat dari aspek commercialize, maksudnya jualan, ya. Oleh demikian isi di sini ada tetapi sebabnya ada agak kurang tepat, jadinya murid ini boleh dapat 2 markah. Baik, seterusnya pada pendapat saya, inovasi yang hendak saya bangunkan ialah kereta terbang kerana senang untuk pergi dan cepat. Ya, baik, kat sini ada isi satu, isinya pun ada kereta terbang, okey, dan juga memberikan alasan, jadinya murid ini layak untuk mendapat 3 markah. Baik, seterusnya pada pendapat saya, inovasi yang hendak saya bangunkan ialah memajukan Kementerian Pendidikan supaya murid-murid dapat punya pelajaran yang cemerlang. Okey. Okey. Murid ini dia memberi pendapat, ya, dia memberi pendapat dari aspek inovasi. Walau bagaimanapun pendapat ini terlalu umum, ya. Terlalu umum. Kalau kita bercerita tentang Kementerian Pendidikan, okey, dia adalah satu organisasi yang terlalu besar, ya, yang besar, ya. Jadinya apa yang saya harap daripada murid ini, pilih satu inovasi yang simple-simple saja, ya. Apa saja yang mudah, ya, yang mudah-mudah, ya. Kadang-kadang inovasi ni ini daripada rakan guru saya, kalau siapa-siapa kenal Cikgu Salimi. Okey, Cikgu Salimi beritahu saya, memberikan pendapat beliau, dia kata inovasi ni benda yang ada masalah, kita selesaikan. Okey, kita bangunkan sesuatu, okey, dan ia boleh menyelesaikan masalah kita. Itu saja, ya. Konsep dia tidak terlalu jauh sampai sampai kementerian ini, ya. Walau bagaimanapun itu adalah satu mungkin pendapat daripada murid ini, ya. Okey, seterusnya kita lihat yang ini pula. Inovasi yang bangunkan ialah lampu suluh boleh lipat supaya boleh letak dalam poket. Bukan poket, poket, ya. Ini ada dari aspek ejaan yang ada masalah. Okey, jadinya ada isi semua ada tetapi dari aspek ini ada masalah. Jadinya kalau ikut pada pemeriksa boleh gugur kepada 2 markah. Jadinya kena berjaga-jaga dari aspek ejaan, huruf besar, huruf kecil, itu perkara yang kita murid-murid ini selalu leka. Jadi kita sebagai guru perlu ingatkan mereka, ya. Baik, seterusnya ni tak ada pada pendapat saya. Terus saja masuk pada isi mahu robot yang boleh melalui memasak di rumah dan boleh mengemas rumah. Baik, ini adalah inovasi yang dinyatakan tetapi tiada sebab kenapa dia buat robot tu, ya. Jadinya kat sini dia boleh dapat 1 markah. Dan yang terakhir pada pendapat saya, inovasi yang saya nak bangunkan ialah klinik terbang, ya, supaya pesakit tidak perlu menaiki ambulans dan dapat menjimatkan bahan bakar, ya. Kalau kita lihat kat sini isi ada, dia dah beritahu apa inovasi dan dia beritahu juga apa sebabnya dan murid ini layak untuk mendapat 3 markah. Baik, kita teruskan kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti ketiga ni murid kena mencari pelbagai maklumat, ya, daripada pelbagai sumber, mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Lepas tu murid kena menyatakan satu tambah baik yang boleh mereka lakukan pada telefon bimbit dan mereka kena menyatakan sebabnya. Dan yang terakhir, mereka kena menuliskan cadangan tersebut di bahagian Padlet, ya, di aplikasi Padlet. Okey, di situ kita mereka akan memberikan pendapat, idea mereka tentang topik ataupun soalan yang telah saya sediakan ini. Baik, ini adalah tugasan aktiviti ketiga mereka. Baik, kita dapat lihat kat sini. Okey, untuk makluman semua, untuk aktiviti ini kita laksanakan di dalam bilik darjah. Okey, di mana murid-murid ini akan menggunakan laptop mereka dan mereka menjawab tugasan ini. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan semua dapat lihat
respon lain macam ramai memberikan idea, lepas tu ramai yang boleh memberikan ada komunikasi kat situ, walaupun seperti mana yang saya dah nyatakan kepada rakan guru semua, komunikasi bukan setakat saja komunikasi secara lisan, tetapi ia juga boleh berlaku dalam bentuk penulisan. Kita dapat lihat sini ada yang memberi respon-respon terhadap idea kawan-kawan mereka. Baik, kita dapat lihat kat sini kalau kita lihat kat sini untuk Syafril kata nak buat kereta terbang sedangkan kita punya tugasan adalah bercerita tentang telefon bimbit ya. Jadinya murid ini dah lari topik ya. Kita lihat pada Hafizi, dia nak jadi telefon lebih cantik dan lebih berfungsi, lebih dan boleh jadi laptop. Boleh jadi laptop pula Seterusnya murid ini Afiq pula, dia nak menjadi laptop supaya skrin lebih besar. Itu ada idea mereka. Okey, seterusnya lebih canggih, nak telefon lebih canggih. Okey, contoh dia macam ambil gambar secara automatik, jadi gambar kita lebih cantik. Kalau tonton YouTube, orang melihat media sosial yang jadi hologram serta-merta. Isi dia adalah nak jadikan telefon sebagai hologram. Okay. Seterusnya untuk Danish pula, dia nak lebih canggih, boleh baca pemikiran orang pula. Okey, baca pemikiran kita. Nak main game, kita tak bagi tahu tapi dia sendiri yang tahu kita sendiri. Nampak tak idea murid-murid kita. Okey, yang terakhir saya bacakan, mungkin agak pening kepala tetapi ini adalah kita terima sebagai satu idea sebab bila kita bercerita tentang inovasi, bila kita bercerita tentang idea, apabila kita bercerita tentang pendapat, tiada satu yang betul, tiada satu yang salah. Ia bersifat natural. Okey, kita yang mendengar, kita kena bersifat terbuka untuk menerimanya. Baik, saya ingin telefon saya lebih canggih, atau kalau menelefon seseorang boleh bersemuka macam hologram. Saya rasa ingin telefon bimbit saya bertukar menjadi robot, kereta ataupun rumah ke. Saya juga ingin telefon saya boleh jadi kostum ke, baju perisai ke, macam Power Rangers. Okay. Ini kan kalau kita lihat kat sini, murid ini dia berlakunya kontekstual di mana pengalaman sedia ada mereka dalam menonton, mungkin tengok cerita kartun ke apa. Kadang-kadang kalau kita tengok macam Power Rangers sekalipun, dia menggunakan telefon untuk tukar diri dia. Inilah yang berlaku ya. Kita tak salahkan murid ini. Ini adalah satu idea yang menarik. Jadinya kepada para inventor ataupun para innovator yang di luar sana, ini adalah idea dari murid-murid SK Senibong. Boleh consider, mana tahu satu hari lagi nanti akan ada telefon yang dinyatakan oleh anak-anak murid ini ya, anak murid ini. Baik, seterusnya kita lihat pada aktiviti yang keempat. Aktiviti yang keempat adalah mereka kena mencari maklumat dari petikan. Seterusnya mereka akan menyatakan baris dan ayat keberapa dalam petikan, dan yang terakhir mereka dikehendaki menulis ulasan berdasarkan petikan yang dibaca ya. Aktiviti ini dilaksanakan dalam bilik darjah supaya saya lebih mudah untuk membantu murid-murid ini. Okey. Baik, ini adalah hasil tugasan murid-murid ini. Walau kita tengok kat sini, kenapa 13 orang sedangkan murid berapa ramai je. Okey, ini adalah sebenarnya tugasan ni berlangsung selama 2 hari ya, sebab mereka tak cukup masa. Jadinya saya minta mereka untuk sambung semula. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan nak tengok petikan yang mereka bincangkan adalah ni, boleh tengok ni, aktiviti yang keempat, pengesan penyakit denggi ya. Mereka kena mencari isi penting dalam setiap petikan ini, dan kemudian mereka perlu pindahkan isi penting itu dalam bentuk perenggan saja. Itu saja tugasan yang mereka kena laksanakan ya. Seterusnya adalah aktiviti yang kelima. Aktiviti kelima adalah aktiviti di mana ia adalah aktiviti mengimla. Murid kena mendengar rakaman suara guru membaca petikan, dan kemudian murid akan menulis semua petikan yang telah didengari berdasarkan rakaman video. Aktiviti ini dilaksanakan secara di dalam bilik darjah. Okey.
dan disebabkan kita baru mula sekolah pada 15 hari bulan hari itu. Jadinya apa yang saya lakukan, saya tak menggunakan Google Form untuk mereka laksanakan tugas saya ini. Jadinya mereka perlu menulis rakaman, menulis petikan tersebut berdasarkan daripada rakaman suara secara bertulis dalam buku masing-masing, ya. Kalau kita lihat, kalau saya dapat share nanti, alhamdulillah lah, mereka masih boleh lagi melaksanakan tugasan ini walaupun sudah 4 bulan tidak datang ke sekolah, dan ada dalam kalangan cikgu saya kata tangan dah keras. Jadinya alhamdulillah, tahniah pada murid-murid yang telah berjaya melaksanakan aktiviti yang kelima. Baik, kita lihat yang seterusnya adalah aktiviti refleksi. Aktiviti ini dilaksanakan untuk melihat respon daripada murid hasil daripada aktiviti sepanjang minggu tersebut. Seterusnya, murid akan menulis refleksi mereka di aplikasi Padlet. Selain itu, saya akan bertindak sebagai pentaksir. Saya akan mengulas hasil kerja murid dan akhirnya saya akan memuat naik video ini di halaman YouTube untuk rujukan para audiens semua. Mana tahu ada idea baru, boleh juga kongsi di bahagian komen, ya, untuk improvement kepada pihak saya, dan juga mungkin cikgu-cikgu semua boleh ada idea baru untuk menginovasikan sesi PDPC masing-masing. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita review sedikit apakah refleksi murid-murid ini. Baik, kita dapat lihat secara keseluruhannya mereka ini gembira sebab mereka belajar menggunakan komputer, ya. Lepas tu mereka juga gembira kerana dapat kembali ke sekolah, ya, dapat berjumpa dengan rakan guru dan juga kawan-kawan sekelas mereka, dan di akhirnya mereka akan berasa seronok dan lebih bersemangat untuk belajar. Kalau kita lihat kat sini, Hafizi ni dia kata dia memang berasa sangat seronok dan mau ulang semula. Dia nak ulang semula, okey. Dan saya berasa sangat gembira kerana dapat belajar secara bersemuka, ya. Secara semuka. Baik, seperti yang saya nyatakan, murid-murid ini dia dah 4 bulan kat rumah, jadinya mereka ni bila yang saya ingat detiknya, momennya bila bila menteri mengumumkan tak ada lagi UPSR, murid-murid ini terus kontak saya. Dia kata apa, cikgu bosan tak ada UPSR. Wow, saya terkejut. Tapi itulah hakikat yang berlaku, dan saya keseluruhannya murid-murid ini berasa gembira sebab belajar guna komputer dan mereka dapat kembali semula ke sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ada saya paparkan senarai nama murid yang telah melaksanakan tugasan yang diberi. Baik, kalau kita lihat penglibatan murid, okey, meningkat, semakin meningkat, bukan semakin meningkat, memang meningkat secara mendadak sebab mereka sudah kembali ke sekolah. Dan apabila kembali ke sekolah, mereka mempunyai laptop dan mereka boleh laksanakan tugasan tersebut secara personalized learning environment. Maksudnya, nanti saya akan maklumkan bagaimana itu berlangsung. Jadinya cikgu ucapkan tahniah kepada Afiq, Ana, Danish sebab berjaya laksanakan keseluruhan aktiviti. Begitu juga dengan Hafizi, Iyad, dah laksanakan seluruh aktiviti bermula daripada T1 sampai refleksi. Bagi Syafril ada yang tertinggal satu di bahagian refleksi, dan juga Amirullah di aktiviti yang ketiga. Walau bagaimanapun, tahniah kepada semua murid sebab berjaya melaksanakan tugasan yang telah disediakan. Ada seorang ni harap murid ini dapat segera buat comeback dan menyertai kawan-kawan dia yang lain untuk melaksanakan tugasan ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para audiens yang telah menonton sesi refleksi tadi. Baik, untuk sesi pembelajaran yang kali ini, disebabkan kita aktiviti ni berlangsung half-half. Masa minggu lepas tu 15-16 tu murid dah naik ke sekolah, tapi ada 3 hari tu mereka masih bercuti. Jadinya ada tugasan yang mereka laksanakan di rumah dan ada laksanakan di sekolah.
ya. Jadinya walau bagaimanapun apa yang similar, apa yang sama dalam kedua-dua situasi ni adalah mereka menggunakan teknologi. Maksudnya kat rumah mereka ada akses kepada komputer, ada juga akses pada internet dan juga telefon bimbit, dan dekat sekolah mereka ada komputer yang ada internet. Jadinya kedua-dua perkara ini menghasilkan satu pembelajaran, iaitu pendekatan pembelajaran teradun, di mana kita mengadunkan sesi pelajaran kita dengan teknologi dan mereka belajar menerusinya. Pembelajaran teradun bukan satu perkara yang sama dengan penggunaan TMK, ya. Dia sebab bila guna TMK ni, dia hanya fokus kepada satu perkara saja. Okey. Ini berdasarkan pada pengalaman saya. Contohlah kita nak buat sesi pembelajaran kita bermula pada induksi terus kepada refleksi. Kita nak buat induksi kita tapi kita menggunakan YouTube. Yes, itu adalah penggunaan TMK. Ya, mungkin kita belajar macam biasa, bila nak buat aktiviti dia guna Google Form. Itu adalah pembelajaran melalui TMK. Walau bagaimanapun untuk blended learning ni mereka dia proses dia sama, tetapi ada benda setiap aktiviti tu memang kita cuba kaitkan dengan teknologi tertentu yang sesuai untuk mereka gunakan, ya, supaya mereka ni seperti mana yang saya nyatakan tadi, blended learning ni mereka belajar menerusi teknologi. Maksudnya menerusi tu saya ambil botol air ni, punya analogi, dia daripada awal sampai habis melalui keseluruhan proses itu, ya. Jadinya apabila kita bercerita tentang blended learning ni dia integrate dengan teknologi. Maksudnya bila menerusi tu mereka akan menerusi pelbagai teknologi berdasarkan kepada aktiviti yang cikgu-cikgu telah rancangkan. Jadinya apa yang saya boleh nasihatkan kepada rakan guru sekalian, nak buat blended learning, nak buat blended learning ke ataupun nak belajar secara TMK ke, first thing yang kita kena ingat adalah perancangan dan juga keperluan kepada murid. Kepada para audiens sekalian, kita sudah sampai ke penghujung sesi refleksi, video refleksi untuk cekal BMX 6 untuk tema yang ke-9. Baik, kepada rakan audiens semua, pada audiens semua yang hendak menonton video pengajaran dan pelajaran saya, boleh lepas tu hendak menonton sesi wall bicara, hendak menonton sesi eksplorasi teknologi ataupun mahu mendapatkan sedikit input tentang pengajaran dan pelajaran bahasa Melayu, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher, dan jika hendak menjadi rakan ataupun hendak mengetahui shout out aktiviti yang kami laksanakan ataupun nak mengetahui berita-berita terkini tentang aktiviti kami, jangan lupa untuk jadi friend di Facebook, boleh tulis MNM Sabik, dan nanti tuan-tuan semua akan mendapatkan maklumat dan info-info terkini tentang aktiviti kami. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk menonton video ini. Ini adalah playlist Cekal BMX 6. Saya Kabuki Teacher, Cikgu Sabik. Kita akan bertemu lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.